Pembelajaran atas talian merupakan bentuk terbaharu dan terkenal bagi pendidikan jarak jauh pada hari ini. Pembelajaran atas talian adalah pendidikan yang diambil melalui internet dan sering disebut sebagai e-learning. Pada dekad yang lalu, ia mempunyai kesan yang besar terhadap pendidikan sekolah menengah dan kini telah digunakan oleh ramai pihak pendidikan semasa pandemik COVID-19. Kebaikan pembelajaran atas talian. Yang pertama, PMP dapat dijalankan. Pelajar dapat mengikut PMP walaupun berada di rumah masing-masing. Pembelajaran tidak ditangguhkan dan dapat dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan. Yang kedua, memudahkan ulang kaji. Pelajar dapat membuat ulang kaji semula menggunakan video yang direkod semasa PMP dijalankan. Kemudahan sains dan teknologi dapat membantu dalam mencapai maklumat ini. Yang ketiga, menjimatkan wang. Kos penginapan asrama dapat dielakkan kerana tidak perlu balik sekolah atau universiti masing-masing. Kos kehidupan yang tinggi dapat dijimatkan sekiranya belajar di rumah secara atas talian. Apakah keburukan kuliah secara atas talian yang disebabkan oleh wabak COVID-19? Keburukan yang pertama adalah pembelajaran yang tidak berkesan. Ini kerana pelajar tidak berfokus sebab mudah dipengaruhi oleh unsur yang lain di dalam rumah, seperti televisyen dan telefon bimbit. Keburukan yang kedua adalah masalah data internet. Ini kerana pensyarah atau pelajar sering mengalami masalah talian yang lemah disebabkan kuota data yang tidak mencukupi. Pelajar juga tidak mampu membeli data internet yang mahal. Keburukan yang ketiga adalah pelajar tidak dapat belajar secara fizikal. Hal ini akan menyebabkan pelajar mengalami kesukaran dalam memfahamkan kuliah yang disampaikan oleh pensyarah, dan pelajar juga akan mengalami kesukaran dalam membuat pertanyaan apabila pelajar bertemu dengan soalan yang sukar. Terdapat beberapa peranan antara sains dan teknologi dengan agama, iaitu membentuk etika seorang pelajar dengan menghormati guru, amanah dalam kerja dan bertanggungjawab. Seterusnya, berhemah dalam menggunakan sains dan teknologi, iaitu tidak menyalahgunakan sains dan teknologi demi kepentingan diri. Akhir sekali, nilai moral dapat diterapkan dalam diri pelajar, sebagai contohnya disiplin, kerajinan dan dedikasi. Nilai amanah. Ujian 1 bermula. Pelajar tersebut sedang merujuk nota yang diberi dan meniru jawapan dari internet semasa ujian dijalankan. Wendy, you know how to do number 1? Oh, okay. Sebagai seorang pelajar, kita seharusnya berpegang teguh pada integriti dan amanah semasa ujian dijalankan. Keputusan yang kita dapat sepatutnya bergantung kepada usaha kita selama pembelajaran kita. Pelajar tidak patutlah menyalahgunakan kemudahan internet untuk kepentingan diri seperti yang ditunjukkan oleh pelajar tersebut. The complementary function, which is just the solution to the homogeneous equation. 1 hour later. You have studied I cakap tadi. If it is polynomial, cuba example 8. Let's try example 8. Bersama. Nak guna apple ni. Cara. Dalam nilai tanggungjawab, sebagai seorang pelajar, kita seharusnya mempunyai sikap tanggungjawab dan disiplin diri. Pelajar perlu berusaha berkomunikasi dengan pensyarah jika tidak memahami sesuatu perkara supaya dapat fokus dengan baik semasa sesi pembelajaran dan pengajaran. Walaupun aktiviti pembelajaran dan pengajaran tidak dipantau, pelajar sepatutnya tidak melakukan perkara yang mampu menghilangkan fokus masa kelas atas talian dijalankan. Seterusnya, nilai etika yang perlu diamalkan dalam pembelajaran atas talian ialah nilai berdisiplin. Kita boleh lihat, pelajar tersebut sedang makan semasa kelas sedang dijalankan, tetapi perbuatan pelajar tersebut adalah salah. Definisi berdisiplin ialah latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh pada tata tertib. Semasa kelas masih dijalankan, kita haruslah berdisiplin dan mengawal diri sendiri supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan pada waktu tersebut.
Pelajar memerlukan disiplin yang tinggi untuk menumpukan perhatian terhadap pengajaran. Kehilangan tumpuan belajar akan menyebabkan pelajar perlu meluangkan lebih banyak masa untuk mengikut pembelajaran yang ditinggalkan. Nilai berdikari. Di sini kita boleh lihat seorang pelajar tidak menumpukan perhatian ketika PNP dijalankan. Any questions, boys and girls? Hello. Serta tidak menghiraukan perbincangan kerja berkumpulan. Pelajar yang berdikari perlu memberi tumpuan sepenuhnya ketika di dalam kelas atas talian dan tidak melakukan kerja lain. Pelajar perlulah memberi kerjasama dalam memberi cadangan berdasarkan kerja yang diberikan dalam kumpulan supaya memudahkan ahli lain melakukan tugasan mereka. Sebagai seorang pelajar, kita mestilah tidak mudah berputus asa dalam kelas atas talian walaupun ada sebuah kekurangan kerana setiap masalah pasti ada penyelesaian. Berikut adalah peranan sains dan teknologi. 1. Memudahkan komunikasi antara manusia, menyumbangkan perkembangan industri kesihatan, meningkatkan sektor pendidikan, memelihara dan memelihara alam sekitar, memudahkan pergerakan manusia dan meningkatkan hasil pertanian dan agrikultur. Tips untuk belajar secara talian dengan berkesan. Tips yang pertama ialah menyediakan zon belajar iaitu study area. Zon belajar mempunyai ciri-ciri seperti ruang tersendiri yang tenang dan pencahayaan yang cukup terang. Tips yang kedua ialah mengurus masa untuk belajar dan berehat. Menarai tugas iaitu to-do list boleh membantu pelajar untuk menyenaraikan tugas-tugas yang hendak dihabiskan. Pelajar boleh mengikut senarai tersebut untuk belajar dan menyiapkan tugas-tugas. Pelan jadual masa yang berbeza seperti pelan jadual bulanan, mingguan dan harian dapat membantu pelajar untuk menyusun perkara penting dan tugas dengan lebih teliti. Dengan pelan jadual tersebut, pelajar boleh mendapati masa lapang mereka dengan lebih jelas dan cepat. Jadi pelajar boleh merancang masa lapang dengan aktiviti lain. Tips yang ketiga ialah penggunaan aplikasi pembelajaran iaitu Study App. Aplikasi yang pertama iaitu Tidak Duduk yang boleh membantu mengurus dan merancang masa dan mempunyai banyak fungsi seperti to-do list, kalender dan membuat nota ringkas. Terusnya, aplikasi XMind. XMind membolehkan pelajar mencipta peta minat dengan cara yang mudah dan cepat. Seterusnya, aplikasi yang membuat nota tanpa kertas iaitu paperless note seperti Notion dan OneNote. Aplikasi Notion menyediakan komponen seperti membuat nota, wiki, kalender dan peringatan. Selain itu, aplikasi OneNote dapat mencatat dan mengumpul nota, catatan gambar dan komik audio pelajar dan menghasilkan nota-nota mereka.